Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada perkongsian mesra daripada Cikgu Zeti. Hari ini kita akan belajar perkara akhlak dan tasawuf darjah 6 pelajaran 9 yang bertajuk Su'uzzon. Apakah yang dimaksudkan dengan su'uzzon? Pada bahasa, su' bermaksud buruk atau tidak baik. Azzan bermaksud keraguan, sangkaan dan sesuatu yang tidak pasti. Pada istilah pula ialah gabungan dua perkataan su'uzzan iaitu sifat sangkaan buruk atau sangka tidak baik terhadap orang lain sehingga lahir rasa marah, kebencian, kecaman, tuduhan dan ia sifat yang tercela pada hati, perkataan dan perbuatannya. Dalil larangan bersangka buruk terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Fussilat ayat 23 yang bermaksud, dan sangkaan kamu yang demikian, yang kamu sangka terhadap Tuhan kamu, itulah yang telah membinasakan kamu. Dengan sangkaan kamu yang salah itu, maka menjadilah kamu dari golongan orang yang rugi. Jenis sangka buruk terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, bersangka buruk terhadap Allah Ta'ala. Yang kedua, bersangka buruk terhadap orang lain. Dan yang ketiga, bersangka buruk terhadap diri sendiri. Kita lihat dahulu apakah maksud bersangka buruk terhadap Allah Ta'ala, iaitu seorang hamba menyangka bahawa Allah Ta'ala tidak menerima permintaannya, tidak menyembuhkan penyakitnya dan sebagainya. Hukumnya adalah haram dan dimurkai Allah, dilaknat dan dimasukkan ke dalam api neraka sebagaimana yang tertulis di dalam surah Al-Fath ayat 6. Bersangka buruk yang kedua ialah terhadap orang lain. Ia bermaksud menyangka buruk boleh menjadi fitnah. Islam amat melarang perbuatan ini dan semestinya dijauhi kerana boleh membawa kepada keburukan yang lebih besar dan dosa. Sebagaimana di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Contohnya seperti mengintip, mencari-cari kesalahan dan keaiban orang dan mengumpat. Bersangka buruk yang ketiga ialah terhadap diri sendiri, iaitu tidak ada kepercayaan kepada diri melakukan sesuatu hal dan cenderung kepada takut untuk gagal. Ia tidak elok diteruskan kerana boleh menyebabkan potensi diri tidak berkembang. Di dalam Islam ada juga sangka buruk yang dibenarkan, iaitu yang pertama, memperjuang membantu umat Islam dari kezaliman, dan yang kedua, jika ia mengancam keselamatan diri dari tipu daya musuh. Baiklah pelajar-pelajar, apakah faktor penyebab sangka buruk? Yang pertama, sakit hati seperti cemburu, hasad dengki, marah, dendam, tipu daya dan ego. Yang kedua, kekeliruan dan kesangsian, iaitu tidak memikirkan kesan buruk terhadap apa yang dilakukan. Yang ketiga, mengikut hawa nafsu. Yang keempat, perangai buruk yang jadi kebiasaan. Dan yang kelima, bergaul dengan orang jahat dan masyarakat yang rosak. Apakah kesan sangka buruk? Iaitu hilang keharmonian dan ketenteraman, tidak puas hati dan marah, terpaksa memfitnah sesama orang beriman, hilang teman dan putus silaturahim, hilang pahala ibadat dan juga menyebabkan ketakutan, bakhil dan juga tamak. Bagaimanakah cara mengubati buruk sangka? Yang pertama, mendidik individu masyarakat supaya bersangka baik. Yang kedua, menahan hati dari kebencian dan iri hati. Yang ketiga, menjauhi rasa keraguan dan prasangka. Yang keempat, mengukuhkan persaudaraan dengan ikhlas dan jujur. Serta yang kelima, mengambil sikap berhati-hati untuk mengesahkan sesuatu perkara.
Baiklah pelajar-pelajar, itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan selamat menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.